kita dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk malam ni insya-Allah Ustaz cuba cerita tentang hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perpecahan umat. Dan lepas tu kita nak tengok apa contoh perpecahan yang berlaku sejak daripada awal zaman sahabat, dan insya-Allah kita akan tengok pula keadaan kita sekarang untuk menjadikan panduan bagi kita. Ada tiga buah hadis yang maksud dia lebih kurang sama, yang Rasulullah SAW mengatakan orang Yahudi dan orang Kristian, tapi sebut Ahlul Kitab, berpecah. Ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 72. Maknanya 71 ataupun 72, tak pasti yang mana satu. Dan umat ini, kata Rasulullah, umatku akan berpecah kepada 73 bahagian. Dan satu hadis tu mengatakan 72 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk syurga daripada 73 golongan tadi. Umatku, kata Rasulullah, akan berpecah kepada 73. 72 masuk neraka, hanya satu golongan saja yang masuk syurga. Kemudian sahabat bertanya, siapakah golongan yang berjaya itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu mereka yang mengikut aku dan para sahabatku. Mereka ialah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan satu daripada hadis ini sahih, dan satu lagi sanad dia sahih, satu lagi dhaif tetapi menjadi hasan dengan digabungkan oleh dua hadis yang lain. Jadi ada tiga buah hadis yang makna dia lebih kurang sama, dan satu daripada hadis ini hadis sahih. Jadi yang lain-lain tu dia menokok nambah. Jadi kita ingat dia punya poin dia yang besarnya. Nabi kata orang Yahudi, orang Kristian telah pun berpecah kepada, ada yang 71 dan ada yang kepada 72 bahagian. Dan umatku, kata Nabi Muhammad SAW, akan berpecah kepada 73 golongan. 72 daripadanya masuk neraka, hanya satu saja yang masuk syurga. Kemudian ada ulama yang menceritakan makna akan berpecah umatku.
Umatku tu, kata Nabi, umatku itu bermakna golongan Islam daripada umat Nabi Muhammad. Maknanya tak kira ni ada apa, ada orang Cina ke, orang India ke, orang Jepun ke, yang tak Islam je tu, yang ramai-ramai yang tak Islam, asalkan sekarang semua umat Nabi Muhammad SAW. Yang tak masuk Islam tu tak bilang. Ini yang Islam saja. Yang Islam saja terbagi kepada 73. 72 sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Hanya satu yang berjaya. Jadi ingatannya cukup serius supaya kita tidak berada dalam kumpulan yang masuk neraka. Dan kumpulannya banyak sampai 72. Hanya satu saja yang masuk syurga. Cuma panduannya mudah. Panduannya jelas. Apa dia? Yang berjaya ni, kata Rasulullah, ialah orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan para sahabat. Apa makna sahabat? Makna sahabat ialah orang Islam pada zaman Nabi yang sempat berjumpa Nabi, sempat berjumpa. Maknanya sempat paling kurangnya nampak Nabi ataupun dengar Nabi, dan pada masa itu dia dalam keadaan beriman. Maksud dia, ada orang Islam yang tak jumpa Nabi kerana dia berada di tempat lain. Umpamanya orang Islam ramai di Yaman, tetapi dia orang tak pernah pergi ke Mekah ataupun ke Madinah untuk jumpa Nabi. Itu tak dipanggil sahabat. Yang dipanggil sahabat ialah sempat jumpa dengan Nabi, walaupun dia tak salam umpamanya, tapi dia nampak Nabi ataupun dengar Nabi bercakap dan dia pada masa itu beriman. Yang itu kita panggil sahabat. Dan di antara riwayat menceritakan jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW semasa Nabi wafat ada seramai 114,000 orang. 114,000. Kita orang Melayu kat list ni nampak ramai dah. Kalau berjalan kat pekan tu jumpa je orang Melayu. Berapa ramai kita? Dalam 200 orang. Ratus. Yang ini 114,000 orang sahabat, lelaki dan perempuan. Jadi banyak tempat yang kita nak rujuk, yang kita nak dengar, yang kita nak tanya tentang yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca riwayat, masuk mana? Assalamualaikum. Ada sahabat yang Nabi dapat wahyu, dia pun masih ada. Nabi wafat, dia masih hidup, sempat lagi menjadi khalifah. Umpamanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Antaranya ya. Dan inilah yang menyampaikan maklumat ini kepada kita. Jadi itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Nabi kata Yahudi, maknanya orang orang Israel sekarang, Nasrani, orang Kristian, berpecah kepada 71 ataupun 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 golongan. 72 Nabi kata, 72 Nabi kata golongan yang sesat masuk neraka. Hanya satu golongan yang masuk syurga. Jadi supaya kita berhati-hati. Tambah lagi zaman sekarang. Apa beza zaman Nabi dan zaman sekarang? Okey. Ini yang kita nak tengok. Nabi wafat pada tahun 632 Masehi. 632 Masehi. Sekarang 2014 Masehi. Dah berapa lama jarak Nabi dengan zaman kita sekarang? 4 tolak 2, 2. 1 tolak 3,
11 tolak 3, 8, 7, 1. Dah 1782 tahun. Assalamualaikum. Dah betul ke ni? Betul. 5 ya? 1005 ya? Ni 964 ya? 3 9, okey. 1382 ya? 422 11 betul lah. 1382. Dah 1300. Sekarang sudah berapa? Di ayat kat sini apa dah 4 ke? 3 di sini baca titik. Okey. Okey. Orang komputer. Okey. 1380 betul ya? Okey. Senang hati sikit ada orang kata. Okey. Ustaz ni mandilah bakat apa matematik. Satu. 1435 Hijrah ya. Yalah sebab kita tolak 10 Rasulullah wafat tahun 10 selepas Hijrah. Kita nak tengok selepas Rasulullah wafat hanya dalam masa 30 tahun sahaja. Okey. Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Umar Al-Khattab 10 tahun. Uthman 12 tahun. Dan Sayyidina Ali 6 tahun. Jadi dalam masa 30 tahun khalifah, dalam masa 30 tahun khalifah, kita nak tengok apa yang akan berlaku. Kita nak tengok ya, apa yang Nabi sebut tadi dengan apa yang berlaku dalam masa hanya 30 tahun. 30 tahun. Tak sampai 100 tahun, tak sampai separuh 100 tahun, tak sampai 50 tahun. Dan sekarang kita sudah 1435 tahun. Okey, apa yang berlaku? Waalaikumsalam. Di zaman Khalifah Umar, sampaikan Khalifah Umar ditikam dan mati. Rumah dia dikepung oleh kumpulan pemberontak. Osman ya, betul. Osman. Yang Umar pun kena tikam juga, tapi tikam tengah sembahyang. Dia jadi imam. Ada seorang yang nak bunuh dia, duduk kat belakang. Kemudian tengah sujud, tikam. Kemudian daripada tikaman itu beberapa hari dia meninggal. Sampai pada Khalifah Uthman, sekumpulan yang ramai mengepung rumah dia, dan sahabat-sahabat yang ramai tak boleh nak buat apa-apa. Akhirnya dia dibunuh masa tengah membaca Al-Quran. Jadi maknanya sampaikan khalifah dibunuh oleh orang Islam sendiri. Bukan orang Rom yang datang bunuh, bukan orang India yang datang bunuh, bukan orang Parsi yang datang bunuh, tapi orang Islam sendiri. Kemudian bila sampai kepada Khalifah Ali, berlaku beberapa masalah besar. Yang pertama, Sayyidina Ali yang menjadi khalifah dengan dibantu oleh orang-orang Islam daripada Madinah, Mekah dan Iraq, timbul masalah pengurusan sehingga berperang dengan satu kumpulan orang Islam yang lain yang dipimpin oleh 3 tokoh utama Islam,
Yang pertama, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidullah. Ali, Zubair, Talhah adalah 3 orang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah adalah pemimpin wanita dalam syurga. Tapi mereka berperang, bukan 4 orang ni perang ya. Yang 4 orang ni dia punya ketua-ketua saja. Dan di situ Talhah terbunuh, Zubair pun terbunuh, Aisyah ditangkap dan dibawa balik ke Madinah. Jadi itu di antara telah berlaku masalah yang besar di antara umat Islam. Dan ini pada tahun 36 Hijrah. 36 Hijrah. Maknanya baru 26 selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun berikutnya tu 37 Hijrah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah memimpin umat Islam berperang dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang pertama dipanggil perang Jamal, perang unta. Unta ya, sebab Aisyah naik unta masa dalam perang tu. Dan yang ni dipanggil perang Siffin, satu tempat di antara Iraq dengan Syria. Jadi ini dia keadaan umat Islam masih lagi di zaman khalifah. Dan mereka adalah para sahabat yang memimpin, walaupun mereka ramai diikut oleh tabi'in, generasi selepas sahabat. Okey. Hasil daripada masalah ini, kita fokus kepada kumpulan Sayyidina Ali. Tengah-tengah perang Siffin, sekumpulan orang Islam tak nak join lagi dengan Sayyidina Ali. Tak nak join lagi. Dia kata, Ali, kau telah buat satu dosa besar, membunuh orang Islam. Dia orang pun join sama. Tapi tengah-tengah berperang, dia kata, oh Ali, kau salah. Dia tak kata kita salah, kau salah. Dan akhirnya mereka meninggalkan kumpulan Sayyidina Ali dan mereka dipanggil Khawarij. Daripada Kharaja. Kharaja maknanya keluar. Khawarij, golongan yang keluar meninggalkan tentera asal mereka, iaitu di bawah pimpinan Sayyidina Ali. Jadi dah satu kumpul dan timbul satu firqah. Firqah ni maknanya satu kumpulan lain. Mula-mula tadi semua satu kumpulan orang Islam. Sekarang dah timbul satu kumpulan Khawarij. Dah sudah tu, dia orang umat Islam berbincang pula apa hukum orang yang melakukan dosa besar. Bila sampai kepada seorang tabi'in, maknanya dia bukanlah sahabat, cuma dia sempat berjumpa sahabat dalam keadaan beriman, jadi dipanggil tabi'in. Di antara tokoh tabi'in yang terkenal ialah seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Apa makna Basri? Dia duduk dekat Kufah, dekat Basrah. Basrah dekat Iraq sekarang ni. Jadi daripada Basrah dikatakan Basri, berasal daripada Basrah. Sebab yang nama Hasan ramai. Cucu Nabi pun ada seorang yang nama Hasan. Jadi orang Arab ni, ini dan antara cara dia nak membezakan di antara orang-orang yang sama nama.
Di zaman Hasan Al-Basri, maknanya dia sempat berjumpa dengan Saidina Ali, seorang tabi'in yang terkenal, mengajar di masjid Basrah. Di masjid Basrah. Dan di antara ramai-ramai anak murid dia, ada seorang yang bernama Wasil bin Atha. Ada seorang yang bernama Wasil bin Atha. Tengah-tengah Hasan Al-Basri mengajar, pada satu hari, anak murid dia yang bernama Wasil bin Atha bertanya, "Wahai Tuan, sekarang ni," dia kata, "ramai orang Islam yang berbincang tentang apa hukum orang Islam yang melakukan dosa besar." Anak yang dia maksudkan ialah yang berperang tadi ni. Termasuklah Zubair, termasuklah Talha, termasuklah Aisyah, termasuklah Ali, termasuklah Muawiyah, termasuklah yang lain-lain. Kenal Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mati terbunuh dalam perang Siffin. Salah seorang daripada sahabat yang awal masuk Islam, yang mak dia siapa? Sumayyah. Apa yang jadi pada Sumayyah? Dirodok dengan tombak oleh tuan dia sebab masuk Islam. Mak dia mati, ayah dia mati, dia tak mati, tetapi dia mati pada perang Siffin. Di antara yang terkenal yang mati dalam perang tu termasuklah Talha dengan Zubair tadi. Tokoh-tokoh yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang Zubair dengan Talha tadi, dua daripada 10 yang dijanjikan masuk syurga walaupun mereka masih hidup. Okey. Jadi Wasil bin Atha ni tanya pada tok guru dia, "Tuan, sekarang ni orang Islam ramai yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar, termasuklah Ali, termasuklah Zubair, termasuklah Talha, adalah dosa besar, hukum dia kafir." Pada zaman Hasan Al-Basri, zaman tabi'in, telah pun timbul orang Islam yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Sekarang ni PAS kata kafir. Orang yang sana pula kata, tok guru PAS tu dia kata tok guru syaitan. Yang berlaku zaman dulu berlaku sekarang. Jadi kemudian Wasil Atha bin kata, ada pula satu kumpulan yang lain yang dia kata, yang dipanggil Murji'ah. Murji'ah yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar, kita tak boleh hukum. Tak boleh kata dia ahli syurga, tak boleh kata dia ahli neraka kerana kafir. Tapi dia kata kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita kata tak tahulah. I don't know. Besok kat hari akhirat dia masuk mana? Kita kata kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Dan ini dipanggil Murji'ah. Okey. Sekarang dah ada Khawarij, kemudian dah ada Murji'ah, nama yang diberi oleh Wasil, dan kemudian kumpulan Wasil ini sendiri dipanggil kumpulan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Daripada istilah azal. Azal ni maknanya keluar ataupun mengasingkan diri. Mengasingkan diri daripada kumpulan tok guru dia. Mari. Terus ke dalam. Assalamualaikum Pak Syekh. Sorry lah, minggu lepas tak sampai ke rumah. Jadi dah ada 3 kumpulan.
Kita sudah ada Khawarij, ada Mu'tazilah, dan ada Murji'ah. Kemudian yang Wasil bin Afa ni mengatakan di antaranya manusia ni melakukan apa yang mereka buat dengan kehendak sendiri, dengan kekuatan sendiri. Itu yang kumpulan Wasil bin Afa yang kita katakan Jabariyah. Jabar ni maknanya bukan Jabar ya, Qadariyah ya, Qadariyah. Daripada kudrat. Kudrat ni maknanya kekuatan sendiri. Manusia yang memilih dan manusia yang melakukan sendiri perbuatan mereka. Itu kumpulan Qadariyah. Dan yang tak setuju dengan Qadariyah ni, nama dia Jabariyah. Jabariyah ni maknanya terpaksa. Bukan dia yang buat, satu kuasa lain yang buat. Dia cuma macam bulu ayam saja, ditiup oleh angin ke hulu, ke hilir, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Macam bulu ayam ataupun macam kapas ke yang ditiup angin. Jadi daripada sini mereka mengatakan manusia ni tak ada pilihan, tak ada kekuatan. Yang menentukan segala-galanya ialah Allah. Yang menentukan segala-galanya ialah Allah. Kalau mereka melakukan dosa besar, dia kata, itu Allah yang buat, bukan kita orang. Kami ni Jabar, kami ni terpaksa. Jadi ini kumpulan Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian daripada kumpulan Sayyidina Ali pula adalah satu kumpulan yang bernama Syiah. Yang Syiah ni pula kata khalifah yang berperang ni, khalifah dia kata adalah wasiat daripada Rasulullah dan ada nas yang terang dan jelas. Ada nas hadis Rasulullah yang berwasiat bahawa dia kata khalifah ialah untuk Sayyidina Ali dan anak-anak dia. Jadi maknanya bagi dia orang benda ni sesuatu yang jelas dan satu daripada perkara besar dalam agama. Khalifah adalah milik Ali dan anak-anak dia. Tapi kemudian yang Syiah ni berpecah pula kepada banyak kumpulan. Cuma kita tak nak pergi cerita detail yang ni lah ya. Cuma nak uraikan aja. Kecuali ada yang berminat, nanti bolehlah kita sambung. Untuk hari ini kita nak kaitkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Sejak daripada zaman sahabat sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in. Kita akan tengok nanti orang Islam telah pun berpecah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada masa itu tidaklah sebanyak yang Nabi sebut 73 kumpulan. Tetapi perpecahan itu sudah berlaku. Tetapi yang ini di zaman sahabat ni kita tengok hanya dalam masa 30 tahun. Sekarang sudah 1000 berapa tadi sih? 435 tahun. Kalau banding 30 tahun dengan 1435 tahun, dah berapa peratus? Jauhnya zaman kita sekarang daripada zaman sahabat.
Jauhnya ilmu dan iman kita sekarang berbeza dengan zaman sahabat. Bagaimanalah agaknya teruknya suasana zaman kita. Cuma Nabi mengatakan suruh kita berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad dan yang dibawa oleh para sahabatnya. Jadi setakat ini kesimpulan kita ialah berhati-hati supaya kita tidak terkeluar daripada satu kumpulan yang Nabi katakan inilah satu-satunya kumpulan yang benar yang akan masuk syurga, yang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berhati-hati sebab perpecahan ini telah pun berlaku sejak daripada zaman sahabat lagi, hinggalah kepada zaman tabi'in yang ini, dan sampailah kepada tabi'ut tabi'in nanti. Jadi kita ada Rasulullah SAW wafat 632 Masehi, bukan Hijrah yang ni ya, Masehi. Dan Sayyidina Ali wafat meninggal tahun 661 Masehi. Ali ya. Yang kita nak tengoknya ialah selepas daripada ini kerajaan umat Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita panggil Bani Umayyah. Bani Umayyah yang memerintah daripada 662 ni sampailah kepada 749 Masehi. 749 Masehi. Hampir-hampir 100 tahun. Bani Umayyah. Kemudian timbul pula pemberontakan daripada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Daripada 751 hinggalah jatuhnya kerajaan Baghdad apabila diserang oleh Hulagu daripada Mongol, Cina, dan Khalifah mati 1258 Masehi. Jadi di zaman ini berpecah, di zaman ini berpecah lagi, dan kemudian timbul pula kerajaan Utsmaniyah di Turki, kemudian kerajaan Safaviyah di India, dan satu lagi kerajaan dekat Parsi. Satu dekat Turki, satu dekat Parsi, satu lagi dekat India. Jadi daripada zaman Bani Umayyah kita dah dengar masa Prof apa gitu, Khadijah di antara yang dibunuh pada zaman Al-Hallaj, Al-Hujjaj bin Yusuf As-Saqafi ialah seorang yang bernama Sa'id bin Musayyab, seorang yang wara wara dan zuhud, dihukum bunuh. Jadi kemudian pada tahun 767 Masehi, meninggal seorang imam besar yang bernama Abu Hanifah. Yang memperkenalkan fiqh menurut ijtihad dia, sehingga sekarang ni masih wujud, kita panggil mazhab Hanafi. Dan kemudian tahun 797
Masehi meninggal Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas yang membawa ijtihad dia dipanggil mazhab Maliki. Dan kemudian 820 Masehi meninggal Imam Syafi'i yang menjadi ikutan kita mazhab Syafi'i. Dan pada tahun 855 Masehi meninggal Imam Ahmad bin Hanbal yang membawa mazhab Hambali yang menjadi pegangan majoriti Arab Saudi sekarang. Jadi timbul mazhab fiqh. Mazhab fiqh. Ini kata mazhab fiqh ya, fiqh. Kemudian pada tahun 700 dekat-dekat dengan yang ini, pada tahun 778 Masehi kita ada seorang tokoh yang bernama kita 777 kita ada Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. 7 Ibrahim bin Adham, Ibrahim Adham. Dan mereka ni dikatakan menjadi tokoh dalam tasawuf. Dan kemudian daripada tasawuf ini nanti timbullah tarikat. Daripada tasawuf jadi tarikat. Dan selain daripada nama ini, mungkin saudara-saudara semua familiar dengan nama seorang perempuan Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'ah Adawiyah. Lapan kosong satu. Dan di antara kata-kata Rabi'atul Adawiyah, aku mencintai Allah kerana memang aku cinta kepada Allah. Kalaulah aku menyintai Allah kerana aku ingin masuk syurga, haramkanlah syurga kepadaku. Dan kalau aku cinta pada Allah kerana takut neraka Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini di antara ucapan Rabi'ah Adawiyah. Dan sekitar 800, anak tak pasti tarikh ni, sekitar 878 Masehi, ada nama Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bistami yang mengatakan manusia boleh bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang anda nak cerita ialah timbulnya soal-soal yang berkaitan dengan tarikat dan tasawuf. Mula-mulanya tasawuf. Kemudian barulah timbul istilah kita tarikat. Yang berlaku di zaman 1166 Masehi, iaitu tarikh meninggalnya Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi sampailah sekarang ini kita ada masalah-masalah daripada tarikat. Sebab kita kena tahu ya, tarikat ni bukan satu saja. Ada Qadiriyah, ada
Di Malaysia ada satu lagi yang apa? Yang terkenal tu apa? Naqsyabandi, ada Syazili, kemudian ada Ahmadi, kemudian ada daripada India, dan di zaman siapa dekat Indonesia syair pungguk tu? Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri telah pun timbul masalah dengan Kesultanan Melaka, dengan mufti-mufti, dengan ulama dekat kawasan Malaysia dan Indonesia, kerana masalah istilah-istilah dalam tasawuf dan tarikat. Jadi maknanya ini yang berkaitan. Kemudian timbul pula sebelum itu ulama-ulama hadis. Walaupun Imam Malik telah pun menulis musnad, telah pun menulis Muwatta, tetapi itu hanyalah lebih kurang 1000 lebih saja jumlah yang ada dalam itu, dan bercampur. Sebahagiannya hadis dan sebahagiannya fatwa sahabat, bukan pure hadis. Sehinggalah timbul Imam Bukhari yang meninggal tahun 870 Masihi, Imam Bukhari, yang menulis kitab sahih dia yang diterima sampai sekarang. Dan 875 meninggal Imam Muslim. 886 meninggal Imam Ibnu Majah. Tahun 888 meninggal Imam Abu Dawud. Dan tahun 900 Masihi meninggal Imam Tirmizi. 915 Masihi meninggal Imam Nasa'i. Jadi kalau tengok dia punya tarikh dia, tak berapa lama dan lebih kurang 200 tahun daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga timbul pula sekarang yang kita namakan Salafi. Salafi yang mengatakan apa-apa masalah mesti rujuk pada hadis. Tak ada hadis, tak ada hukum. Semua mesti hadis. Tak ada hadis, tak ada hukum. Cuba kita tengok. Tak ada hadis, tak ada hukum. Betul ataupun tak betul? Tak betul. Sebab, Rasulullah wafat tahun 632 Masihi. Bila sampai Imam Muslim, dah lebih 200 tahun. Baru timbul hadis sahih yang riwayat Imam Bukhari. Dalam tempoh 250 tahun lebih kurang, dalam tempoh 250 tahun, apa hukum dalam negara Islam yang diguna pakai? Al-Quran. Tak ada dalam hadis, ya? Tak ada di dalam hadis. Sebab bermula di zaman Imam Bukhari yang mengumpulkan semua yang sahih. Maknanya yang ada ialah fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Daripada fatwa-fatwa sahabat inilah timbulnya imam-imam fiqh. Imam-imam fiqh kita lebih awal daripada Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah 767, Imam Malik 795, Imam Syafi'i 820, Imam Ahmad bin Hanbal 855. Ini di bawah Imam Ahmad lagi. Malah anak murid Imam Ahmad bin Hanbal barulah timbul hadis collection sahih Imam Bukhari. Sebelum itu yang ada ialah fatwa-fatwa sahabat, fatwa-fatwa tabi'in, dan mereka yang ini adalah tabi'ut tabi'in. Jadi maknanya yang ada selepas kewafatan Rasulullah SAW adalah fiqh, fatwa-fatwa yang bukan hadis. Kalau kita kata rujuk pada hadis saja, 250 tahun yang awal kita abaikan, kita tinggalkan, katakan tak betul, tak boleh pakai.
Jadi yang ini pun kita dah tak boleh pakai. Sekarang ni kita pergi kepada keadaan kita sekarang, situasi kita sekarang. Tadi Nabi kata umatku berpecah kepada 73 puak. Satu saja yang masuk syurga, 72 masuk neraka. Dan ujung dia Nabi kata ialah apa yang aku dan para sahabatku buat. Jadi yang ini yang kita kata Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nak memahami Quran dan hadis bukannya semudah, bukannya senang. Kita, sekarang ni kita orang Melayu. Kita sekarang orang Melayu. Sebelum kita lahir, mak bapak kita, datuk nenek kita dah cakap Melayu. Kemudian kita lahir cakap Melayu. Walaupun campur cakap Inggeris ke apa ke, tak apalah, kita guna cakap Melayu. Tetapi bila kita baca sejarah Melayu, banyak yang kita tak faham bahasa Melayu. Kaki bangku. Apa kaki bangku? Bangku lah ada kaki dia. Bukan. Makna dia ialah orang tak tahu main bola. Punyalah jauhnya kaki bangku dengan orang tak tahu main bola. Okey. Sekarang ni Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW yang wafat 632 Masihi. Sekarang 2014. Macam mana kita nak memahami Al-Quran dan hadis dengan pengetahuan bahasa Arab sekarang? Orang Arab pun tak faham. Sama macam orang Melayu dengan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik dengan Arab yang ini lebih klasik daripada bahasa Melayu klasik. Contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, antara isteri-isteri itu yang ini, kata Nabi, masa Nabi wafat ada 9 orang isteri. Antara kamu semua, kata Nabi, orang yang mula-mula ikut aku, maknanya mati. Orang yang mula-mula ikut ke aku mati, kata Nabi SAW, ialah kamu yang tangan dia paling panjang sekali. Jadi, isteri Nabi, tengok tangan kau. Tengok tangan kau. Ukur tangan. Sedangkan maksud Nabi ialah orang yang paling pemurah, banyak memberi sedekah. Isteri Nabi pun tak faham. Isteri Nabi yang bercakap dengan Nabi bahasa Arab pada zaman itu, Nabi cakap pun tak faham. Apalagi kita sekarang yang bahasa Arabnya ialah tahun 632 Masihi. Kemudian kita cuba nak memahaminya. Bacalah terjemahan segala macam. Oleh kerana itu, yang memahami maksud Al-Quran, makna Quran lain, maksud Al-Quran lain, makna lain, pengertian sudah ada ilmu-ilmu yang lain dalam situ. Yang memahami Al-Quran dan hadis tentulah para sahabat. Ilmu para sahabat turun kepada tabi'in. Ilmu para tabi'in turun kepada tabi'un tabi'in. Sekarang kita nak memahami Quran dan hadis ikut kefahaman kita sendiri. Kita baca buku ramai-ramai, tak ada pun yang tahu bahasa Arab. Kemudian kita nak bincang, nak faham apa hukum dia. Apa hukum dia? Diberikan oleh ulama-ulama kita. Ada seorang orang alim lah kononnya, orang alim di India. Dia nak baca hadis
dan cuba fahamkan sendiri. Kira tok guru dah ni. Kemudian dia jumpa satu hadis. Hadis tu sahih. Kalau kamu terasa macam terkentut, tetapi kamu ragu-ragu, terkentut ke tidak, tak laku, rasa macam ya. Hadis tu kata, kalau kamu was-was, kamu terkentut ataupun tidak, kamu boleh pastikan sama ada dengan bunyi. Itu sah lah kentut. Ataupun bunyi tak ada. Macam bau kentut aja ni. Itu sah lah. Jadi, yang Tok Guru ni tadi, yang cuba memahami hadis sendiri, dia buat kesimpulan, kalau terkeluar angin sikit, terkeluar angin, bau tak ada, bunyi pun tak ada. Dia kata tak batal lagi ni. Tak batal lagi. Bau tak ada, bunyi pun tak ada. Sedangkan hadis itu yang dihuraikan oleh sahabat dan tabi'in ialah orang yang was-was. Orang yang was-was. Kan kita tengah kita sujud, kemudian kita duduk, rasa-rasa macam ada je tu keluar kan. Rasa-rasa macam ada je tu keluar. Cuma kita tak pasti. Cuma rasa macam ada. Di situ baru timbul sama ada bunyi ataupun ada bau. Kalau tidak, oleh kerana kita ada wuduk, cuma kita ragu sah ke batal, kita pegang yang ada wuduk. Yang Tok Guru ni tadi, dia dah keluar angin. Memang dah keluar, dia tahu, cuma dia nak pastikan ada bunyi tak? Tak ada. Ada bau tak? Bau wangi je, tentu tak mau kentut. Salah. Dia kata, inilah cara aku sembahyang. Dah lebih 10 tahun. Nampak? Jadi, kita sekarang ni pun macam itulah ya, macam tu. Banyak macam-macam yang timbul dekat tempat kita sekarang. Sehingga kan, macam sekarang ni, kumpulan Aminah Wadud pun ada kan? Aminah Wadud, asalnya daripada Amerika, perempuan. Dia kata, imam sembahyang Jumaat boleh perempuan. Sampai macam itu sekarang. Dan sekarang timbul pula Kasim Ahmad. Nak menilai semula hadis. Banyak kesilapan-kesilapan dalam hadis. Dia yang lebih hebat dengan Mahathir. Kita ada Majlis Fatwa Kebangsaan. Semua mufti-mufti yang belajar ilmu Islam 30 tahun, 40 tahun tak rujuk. Mufti-mufti negeri tak rujuk. Qadi tak rujuk. Ramai lagi alim ulama lelaki dan perempuan, ustaz dan ustazah tak rujuk. Tiba-tiba keluar fatwa Mahathir Muhammad dan Kasim Ahmad. Orang boleh terima. Tengok, orang boleh terima kerana Mahathir adalah bekas Perdana Menteri. Itu saja dia punya pegangan dia. Pegangan dia kerana dia bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri dah. Bekas saja. Macam cikgu besar dekat sekolah. Saya dulu cikgu besar kat sekolah Leeds. Sekarang ni cikgu besar kita Okey, Razak lah. Razak, kalau saya pergi kat sekolah tu, saya kata, cikgu, ubahkan pagar kita. Cikgu Razak kata, saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Cikgu, awak dah habis term tau. Balik lah. Cikgu tak ada apa-apa dah sekarang ni. Cikgu tidak bercara. Tapi kita masih pakai Mahathir sampai sekarang. Sehingga kan soal-soal yang melibatkan Quran dan hadis. Dan kita rasa itu betul. Sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan ada. Ustaz, Majlis Fatwa Kebangsaan tak timbul apa-apa fatwa? Tunggulah. Nak senang-senang nak keluarkan fatwa, nak kata haram, nak katakan harus. Menentukan haram dan harus, menentukan syurga ataupun neraka. Satu, rakyat Malaysia 28 juta orang. 28 juta punya dosa aku nak tanggung.
itu kena rujuk balik kepada kitab. Pastikan betul. Kalau betul, salah, kata salah. Sebab itu sekarang ASB, Amanah Saham Negara Berhad kan. Sekarang lembaga jamaah dia mengatakan ada 2-3 yang haram. Kemudian orang tanya, tak faham lah dulu yang 20 tahun dulu yang kita dah tibai dia punya apa? Dia punya keuntungan dia, apa jadi? Baru sekarang. Orang tak nak bertanya. Masalah dia ialah hukum tahun ini. Tahun lepas dia ikut A, B, C, D, E, F. Tahun yang ini dia ikut A, B, F, G, H, I. Dah lain. Jadi yang lepas okey, yang tahun ni tak okey. Yang tahun ni tak okey, betul lah tu. Yang tahun yang lain tu okey, betul juga lah tu. Sebab dia merujuk kepada Jawatan Kuasa Fatwa, Jawatan Kuasa Penyemak Fatwa. Maksud dia, orang yang berikan fatwa dan juru audit. Juru audit. Juru audit, 1 sen kurang, dia kena tambah ataupun perbetulkan. Juru audit. Jadi, ini dia lembaga fatwa dan juga penyemak fatwa yang memeriksa tiap-tiap tahun. Yang lepas okey, dia kata okey. Tiba-tiba masalah tahun ni, dia kata okey. Tahun ni ada masalah, stop. Tiba-tiba orang kata, kalau macam ni, cuma adalah tabung haji pun tak boleh simpan. Simpan apa? Korek tanah je lah dalam rumah. Simpan kat situ. Sebab tak nak bertanya. Cuma buat keputusan kita sendiri. Sebab apa? Kita banyak ikut fatwa Facebook. Kita banyak ikut fatwa Facebook. Mufti kita Facebook, bukan mufti merujuk kepada manusia yang alim. Jadi itu di antara masalah kita ya. Jadi kita dekat Leeds. Kita dekat Leeds. Yang tadi tu secara umum kita dekat Leeds. Kalau timbul masalah, gunakanlah ustaz, gunakanlah ustazah. Jangan kita pakai, terima, ambil sendiri, khususnya daripada Facebook. Perasan tak sekarang ni, ada orang forwardkan hadis, kalau seorang perempuan mengandung, kalau dia menyusukan anak, kalau dia bangun tengah malam, pahala dia sekian. Banyak kali dah forward. Setakat yang saya nampak, hadis ini palsu. Hadis ini palsu, maudhu', berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kita, sesiapa yang berbohong atas namaku adalah orang yang menempah tempat dia dalam neraka. Jadi kita kena berhati-hati ya. Sebab itu hadis ni kita tak dengar zaman mak kita dulu, tak dengar zaman nenek kita dulu. Rupa-rupanya tak ada dalam koleksi hadis-hadis yang besar yang dipakai oleh orang Islam. Periwayat dia pun tak ada, cuma hadis dia ada. Sedangkan kita nak tahu hadis ini, rujuk tengok kepada periwayat dia. Rujuk kepada periwayat dia. Okey, cuma lah ya, cuma satu perkara. Orang sekarang ni tahu orang Islam dalam keadaan yang terlalu lemah, menjadi makanan yang lazat untuk musuh-musuh Islam. Jadi ramai orang Islam yang cuba membangunkan semula kekuatan Islam dengan idea masing-masing. Niat mereka baik, tapi niat yang baik tidak menentukan jalannya betul. Niat kita nak buat haji, menunaikan rukun Islam yang kelima ke Mekah dan Madinah, tetapi kita ambil duit bank. Niat dia betul, cara dia salah, semuanya salah. Niat kita baik, mengembalikan kekuatan Islam, tetapi cara kita jahil, salah cara dia, keputusan dia jadi salah.
Sekarang Ustaz perhati, Ustaz ni sebagai bapa je lah ya. Memang patut bapa pun. Korang ni pangkat anak-anak je. Pangkat anak-anak ya. Kenapa pangkat anak-anak? Cucu Ustaz dah 5, dah nak masuk 6. Cucu dah 5, dah nak masuk 6 dah. Mana ada seorang lagi? Ustaz perhatikan. Sekarang ni kita ada kumpulan-kumpulan. Ada kumpulan Ikram, ada kumpulan Isma, ada kumpulan Abim, ada kumpulan PAS, ada ulama muda UMNO, kemudian ada tabligh. Ustaz perhatikan, yang salah tu salah lah ya. Kalau yang betul tu kita cuba perbetulkan. Orang PAS, dia akan panggil Ustaz PAS saja. Yang lain dia tak akan panggil. Kumpulan Ikram panggil Ustaz ataupun Ustazah Ikram saja. Yang Habib, no. Begitulah contoh-contoh yang lain. Sedangkan kita nak tahu hukum Islam, Habib ada cara dia. Selagi caranya betul, kita ambil. Ikram, selagi betul, kita terima. Isma, selagi betul, kita terima. Begitu juga yang lain-lain. Jadi, janganlah kita berada di bawah kumpulan kita sahaja. Di bawah kumpulan kita sahaja. Ada orang, tok guru dia tak boleh sentuh. Ada orang, tok guru dia tak boleh sentuh. Minta maaf Ayu ya, di antaranya orang tarikat. Dia rasa tok guru dia ni maksum. Orang yang tak orang-orang yang tak mungkin melakukan kesalahan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Tasawuf dan tarikat ni banyak dia punya pecahan dia. Lain dia punya apa? Lain dia punya nama dia, lain dia punya cara dia. Umpamanya tarikat Qadiriyah. Kalau dia bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa lagi yang satu tadi? Satu Qadiriyah, satu Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah satu kuat, satu perlahan. Kemudian ada lagi yang bergabung, tarikat Syattariyah lah, tarikat Ahmadiyah lah, tarikat apa? Daripada India ada 2-3 tarikat. Jadi dia bermacam-macam dan cara dia bermacam-macam. Sehingga kan guru-guru tarikat ni pun kadang-kadang dia sama dia pun tak ngam. Banyak yang kita perlu belajar dari kitab, bukan hanya daripada tok guru kita seorang. Jadi balik kepada yang asal ya, balik kepada yang asal. Yang Ustaz nak cerita hanyalah tentang pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, umatku akan berpecah kepada 73 golongan, sebagaimana Yahudi dan Kristian berpecah kepada 71 ataupun 72 golongan. Dan Nabi kata 72 dua masuk neraka, hanya satu yang masuk syurga. Sekarang kita tengok sampai kan macam-macam yang orang Melayu terima. Sampaikan ayat pin pun orang boleh percaya. Yang percaya tu Tok Haji, Mak Haji, Hajah. Ada yang engineer segala macam, kaya-kaya, ikut ayat pin. Kisah rokok pula tu. Ada pula Nabi perempuan, orangnya daripada Mesir. Perempuan, dia kata dia Nabi baru pula dah. Ramai juga yang ikut. Dan sampailah kepada isu-isu yang lain. Umpamanya macam forex lah segala sebagai contoh ya. Ustaz tutup kata itu je lah.
Kita cuma nakkan untung, bukan tanya harus ke haram. Sedangkan bagi orang Islam, patutnya bila tengok ayam dekat Morrison, contoh je lah, ayam dekat Morrison 1 kilo 2 pound, pergi dekat Abu Bakar 1 kilo 3 pound, untung 1 pound beli Morrison 1 kilo. Kita nak yang untung. Sedangkan bagi orang Islam, halal ataupun haram, itu yang pertama. Setakat ini, apa yang Ustaz tahu, Forex ni telah pun haram menurut Majlis Fatwa Kebangsaan. Walaupun ada satu fatwa daripada Perak yang mengatakan harus, tetapi dengan syarat-syaratnya. Syarat tu tak dicerita pada kita, cuma dia kata harus dengan syarat. Apa syaratnya, dia tak beritahu kat kita. Tetapi Majlis Fatwa Kebangsaan kata haram. Yang kita cerita untung. 5 tahun aku akan beli BM X5. Aku nanti akan jadi jutawan. Ayahanda Zaini umpamanya dah. Kita cerita untung dan membayangkan untung. Macam mana kita nanti 5 tahun akan datang. Sedangkan bagi kita orang Islam, yang mula-mula tanya ialah harus ke haram, bukan untung. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita insya dulu. Insya dulu, lepas tu baru kita rehat-rehat ya. Mana seorang tadi? Kita punya Abang Bilal kita mana? Ni Azad. Mr.